Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang perbezaan aktiviti pembelajaran kurikulum permata negara dan juga KSPK. Matlamat kurikulum permata negara ialah menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Kurikulum ini menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan modal insan negara yang mempunyai insasiah mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup sihat. Manakala, matlamat KSPK pula ialah memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek ceris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Objektif kurikulum permata negara ialah yang pertama, membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu yang bersasiah mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. Yang kedua, membina kemahiran sosial, interpersonal dan intrapersonal yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat, di mana kanak-kanak diajar untuk berinteraksi dan bermain dengan rakan. Yang ketiga, membina kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa ibunda dan bahasa Inggeris. Contohnya, kanak-kanak diajar susunan abjad yang betul dan perkataan yang mudah. Yang keempat, mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan sihat, kebersihan dan keselamatan diri dan gaya hidup sihat. Seperti kanak-kanak diajar untuk mencuci tangan dengan betul. Yang kelima, melatih kanak-kanak mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin dan mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri. Contohnya, melatih kanak-kanak membutangkan baju sendiri pada usia 4 tahun. Dan yang keenam, membentuk kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta perkembangan fizikal yang mampat, seperti melakukan aktiviti yang melibatkan koordinasi mata, tangan dan kaki. Objektif KSPK ialah yang pertama, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam seperti kepercayaan Tuhan, rukun iman dan rukun Islam. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia seperti tolong-menolong. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Yang kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar seperti mengajar cara menjaga alam sekitar. Yang keenam, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Yang ketujuh, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. Yang ke-8, mengembangkan daya kreatif dan estetika seperti sewaktu melakukan aktiviti seni. Yang ke-9, mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Pembelajaran permata. Yang pertama ialah perkembangan sasiah, sosio-emosi dan kerohanian, berpandu ke arah kebaikan dan amalan yang bersih, jujur dan amanah. Kedua ialah perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal untuk membina kebolehan bertutur, bersoal jawab, awal baca, awal tulis dan menanam minat membaca. Yang ketiga ialah perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, iaitu membina konsep asas matematik melalui proses mengenal, membanding, menganggar, menyusun dan membeza bentuk.
keempat ialah perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran. Dunia persekitaran adalah seperti alam hidupan, alam bahan, alam fizikal dan alam semesta. Manakala perkembangan diri daripada segi mata, hidung, mulut, lidah dan telinga. Yang kelima ialah perkembangan fizikal dan psikomotor tentang mengawal anggota tubuh badan dengan berkesan. Yang keenam ialah perkembangan kreativiti dan estetika untuk mengembangkan keupayaan mengimajinasi dan memproses maklumat sumber dan bahan untuk mencipta benda baru. Manakala bidang pembelajaran KSPK pula ialah yang pertama, tunjang komunikasi iaitu kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan. Murid prasekolah wajib mempelajari bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, manakala sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil pula wajib mempelajari bahasa Cina atau bahasa Tamil. Yang kedua ialah tunjang kerohanian, sikap dan nilai, seperti aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Yang ketiga ialah tunjang kemanusiaan tentang penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global serta penghayatan patriotisme dan perpaduan. Yang keempat ialah tunjang keterampilan diri iaitu perkembangan sosial emosi, pembinaan kemahiran berinteraksi dan pembukaan kepimpinan. Yang kelima ialah tunjang perkembangan fizikal dan estetika tentang perkembangan jasmani dan kesihatan serta pemumpukan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi terhadap karya seni. Yang keenam ialah tunjang sains dan teknologi yang memberi penekanan tentang sains awal dan matematik awal. Baiklah, itu sahaja maklumat yang dapat saya perjelaskan. That's all for now. Bye.